Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada kali ini kita masuki surah yang baru. Surah yang dimaksudkan merupakan surah Al-Hujurat, iaitu surah yang ke-49 dan berdiri di atas 18 ayat. Sebagai permulaan, saya bacakan untuk tuan-tuan 3 ayat yang awal dari surah yang mulia ini, yang merujuk pada bilik-bilik ataupun kamar-kamar. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana dimaksudkan di sini tentang pendidikan yang ditekankan oleh Islam, oleh Allah SWT kepada generasi para sahabat untuk diikuti oleh umat Islam sampai ke hari kiamat. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir yang kasir, ayuh buka pada jilid yang ke-9, muka surat 105. Firman Allah SWT dalam 3 yang awal ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق Allahul Azim. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu lebih daripada suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang nyaring sebagaimana kerasnya suara sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyedari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Baik, surah ini dinamakan Al-Hujurat, mufradnya hujrah. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarahkan ayat-ayat surah Al-Hujurat ni daripada hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari. Menarik juga, alhamdulillah tuan-tuan, bagi tuan yang memiliki peluang, mungkin kita ni merupakan guru di sekolah, pensyarah di universiti, kita pemimpin di mana peringkat sekalipun, memiliki kitab hadis yang namanya Fathul Bari ni satu aset yang penting untuk umat Islam ke arah memahami hadis-hadis himpunan Al-Imam Al-Bukhari. Alhamdulillah, Fathul Bari telah pun diterjemahkan sepenuhnya dalam bahasa yang mudah untuk kita faham. Mudah-mudahan kita boleh mendapatkannya. Telah pun diterjemahkan di pusaka Imam Syafi'i dari Jakarta. Jazakumullahu anna kulla khair. Allah memberkati usaha mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan, Al-Hujurat ni datang perkataan mufradnya hujrah, kerana ia menceritakan pengajaran bagaimana mengajar adab sopan santun kepada sekumpulan orang Arab yang datang memanggil Rasulullah dari balik hujrah, iaitulah rumah Nabi SAW, rumah isi-isi Nabi ni, isi-isi yang mulia, yang suci, yang berjumlah 9 orang ni, mereka memiliki hujrah masing-masing. Jadi kalau kita lihat antara sebab nuzul, ruya anna ba'dal Arab al-jufa ja'u ila hujurati azwajin Nabi SAW faja'alu yunadunahu ya Muhammad ukhruj ilaina ya Muhammad ukhruj ilaina. Dan kita tafsir kita dapat lihat sebagai contohnya dalam Ad-Durrul Mansur oleh Imam Suyuti, antara riwayat sampai bahawasanya sebahagian daripada orang Arab yang berhati kering ni, al-jufa, al-jafi, orang yang hatinya kering, datang kepada masjid Nabi itu memanggil Nabi macam memanggil sebahagian daripada kawan-kawan mereka. Muhammad, keluarlah kepada kami. Ini tidak beradab langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini juga kalau kita lihat dalam tafsir Sawi menjelaskan bahawa dipanggil oleh para ulama tafsir dengan nama surah Al-Akhlaq wal Adab, iaitu surah yang mengandungi permasalahan, isu, sentuhannya lebih kepada perkara bersifat akhlak dan juga adab. Sebab surah ini memberikan bimbingan peradaban kepada masyarakat yang ingin mengamalkan Islam, bagaimana mekanisme peraturan kehidupan yang berteraskan kepada cara yang Allah SWT kehendaki. Surah ini akan kita lihat bagaimana ia menyanjung akhlak yang mulia dan amal perbuatan yang terpuji. Dan surah ini juga terdapat panggilan menggunakan sebutan iman sebanyak 5 kali. Kita akan lihat Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu
sebanyak 5 kali. Dan dalam perkara-perkara pokok asas dalam surah Al-Hujurat ni ada 5 perkara. Pertama, mentaati Allah SWT Rasulnya. Yang kedua, mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian suruhan perintah untuk kita mengklarifikasikan satu kebenaran maklumat yang sampai kepada kita. Kemudian larangan untuk jangan merendahkan orang lain. Kemudian larangan mencari keburukan, menghebah-hebahkan keburukan orang lain, ghibah dan juga su'uzan bil muslim, buruk sangka kepada orang Islam. Nanti kita akan lihat dalam huraian dikemukakan menerusi surah yang mulia ni. Persesuaian surah ni dengan surah yang sebelum, itu surah Al-Fath. Kalau kita perhatikan surah sebelum ini bagaimana larangan memerangi orang-orang kafir, maka dalam surah ini kita akan dapat lihat keterangan untuk memerangi golongan yang mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau surah sebelum ni Allah Taala menyebut di hujungnya wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan untuk orang beriman. Sedangkan surah Al-Hujurat ni Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang yang beriman atas kedudukan yang mulia, yang terhormat yang ada di sisi Allah ketika mereka digambarkan sebagai orang yang keras terhadap musuh, iaitu orang kafir, dan saling menyayangi sesama mereka. Maka perkara itu menuntut untuk menjaga sentiasa darjat, makam, kemuliaan yang telah pun Allah berikan untuk mereka. Dan dalam surah ni, kedua-dua surah ni kalau kita perhatikan, surah Al-Fatih baik atau surah Al-Hujurat, ada penyebutan tentang kemuliaan, kedudukan Nabi yang terhormat, yang tinggi, terutamanya pada bahagian awal daripada kedua-dua surah ni. Jadi kemuliaan yang diajar oleh Islam, diajar oleh Allah SWT ini, natijahnya supaya setiap orang beriman untuk menyayangi, meridai, merasa senang dengan apa yang Rasulullah SAW merasa senang padanya. Sebagaimana dalam surah Al-Fatih, baginda merasa reda di atas keputusan ketetapan Allah, iaitu berlakunya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang menyaksikan umat Islam kena balik semula dan kena buat gencatan senjata dan syarat-syarat yang nampak seolah-olah berat sebelah, menguntungkan pihak musyrikin. Tapi kalau itu merupakan ketetapan Allah yang disenangi oleh Rasulullah, maka kamu orang beriman pun kena bersikap demikian. Kerana orang beriman ni prinsip mereka simple saja, sami'na wa ata'na. Jadi tuan-tuan dan puan muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, surah ni merupakan surah Madaniyah, surah diturunkan oleh Allah Taala selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi seperti tema surah-surah yang lain berkaitan dengan surah Madaniyah ni, ada penekanan pada aspek-aspek yang bersifat hukum syariat, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keteraturan masyarakat yang dibangunkan di atas dasar Islam pada masa itu, berlandaskan kepada satu tarbiyah yang kuat dan moral yang kukuh. Sehingga ini demikian kita dapat lihat dia dinamakan juga dengan nama surah Al-Akhlaq kerana menyeru kepada pembinaan akhlak dan mengajar untuk menjaga, memelihara etika. Jadi etika yang dijelaskan dalam surah ni ada dua, satu bersifat umum, satu bersifat khusus. Yang bersifat khusus adalah etika berkaitan dengan interaksi dengan Nabi SAW. Surah ni pada awalnya menjelaskan etika itu, adab itu, iaitu kita dapat lihat daripada awal lagi Allah Taala menyebut kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian memerintahkan supaya mereka ni merendahkan diri bila bercakap dengan Rasulullah SAW sebagai satu tanda mengagungkan, memuliakan, menjaga kewibawaan Rasulullah SAW. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang kedua bila Allah Taala mengingatkan lagi kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi suruhan kepada orang beriman ni supaya jangan meninggikan suara melebihi suara Nabi SAW. Bahkan kita akan lihat bagaimana adab para sahabat ini tuan-tuan kepada Rasulullah, memahami kepada perintah Allah ni. Bila Rasulullah dah wafat pun, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila melihat orang datang ke Madinah bercakap dengan suara yang nyaring, yang kuat, Sayyidina Umar mengatakan, kalau engkau ni penduduk Madinah, dah lama aku hentam kau, aku sebat kau. Kerana kami penduduk Madinah menghormati Rasulullah hidup dan wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tahu bagaimana keistimewaan kedudukan para sahabat ni di sisi Allah dan Rasulnya. Kerana itulah Allah milih mereka untuk menjadi bangsa yang terbaik, umat yang terbaik yang menemani Rasulullah SAW. Adab mereka ni bila bersalam dengan Rasulullah sampai kalangan mereka berkata, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tangan kanan aku selepas menyentuh Rasulullah, aku tidak pernah memegang lagi auratku kerana memuliakan Rasulullah SAW dengan tangan ini. Kerana tangan ini untuk pegang Rasulullah sahaja, tidak lagi digunakan untuk menjamah, memegang perkara yang kotor, walaupun auratnya sendiri je, sejak ia menyentuh tangan Rasulullah SAW. Kerana selepas itu pun mereka akan bersalam lagi dengan Rasulullah SAW. Dan pengagungan yang seterusnya kalau kita lihat dalam kitab Syaraful Mustafa oleh Imam Al-Kharkhushi menceritakan bagaimana para sahabat ni, kalau ada kalangan mereka yang nak mempunyai anak perempuan layak dikahwinkan, mereka tidak akan mengahwinkannya sampai mereka pasti bahawa Rasulullah SAW tidak memiliki niat untuk mengahwini anak perempuan itu. Barulah mereka kahwinkan dengan mana-mana lelaki yang layak di kalangan para sahabat ataupun anak-anak sahabat. Allahu Akbar. Jadi surah ni kemudian merintahkan orang beriman untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan Nabi dan Rasul, bukan panggilan nama macam memanggil seseorang kawan mereka. Dan tidak boleh memanggil
panggil dengan nama panggilan yang dipanggil sebagai kunyah sebagainya. Panggillah satu panggilan yang Allah sendiri ajar untuk memanggil, iaitu ayuhan nabi, ayuhar rasul. Inilah kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk orang beriman, dan mereka terus mengamalkannya. Jadi surah ini menyatakan bahawa memperlahankan suara di hadapan baginda termasuk sebahagian daripada ketakwaan. Iaitulah surah ini mencela orang yang manggil baginda di luar bilik, seperti dilakukan oleh Uyainah bin Hasan dan lain-lain. Nanti pada bahagian surah ni bila kita lihat, surah ni juga mencela sikap merasa telah buat baik kepada Allah dan Rasulnya, bahawa mereka masuk Islam, mereka merasakan dah buat baik dah tu. Sebenarnya masuk Islam itu adalah hidayah daripada Allah yang patut mereka syukuri, bukan mereka ungkitkan. Nanti kita akan lihat di hujung surah ni. Jadi surah ni kemudian membahaskan perkara yang namanya etika kemasyarakatan yang bersifat umum, etika bagaimana berinteraksi seorang manusia dengan yang lain, dan mengkonfirmkan perbuatan mulia dan mengajar mereka untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang menghina diri mereka, dan menceritakan juga tentang rukun-rukun ataupun tiang-tiang kemasyarakatan yang menjadikan mereka terpandang dan mulia di sisi Allah SWT dan di sisi manusia. Nanti kita akan lihat juga dalam surah yang penting ini, walaupun pendek saja surah ni walaupun ala kisariha, dia merupakan surah yang pendek, kata Syekh Muhammad Ali Sabuni rahmatullah alaihi dalam kitab tafsirnya Sabatul Tafasir, tapi dia merupakan surah jalila dhakhma, dia surah yang besar, yang agung, kerana antara lain poin yang dibawakan dalam surah ini, penekanan foundationnya, iaitu supaya umat Islam ni memverify. Ni kita dengar verify ni kat bank dalam sistem account sahaja, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita betapa pentingnya amalan sedemikian dipegang sebagai satu asas supaya masyarakat kita tidak menyeleweng, masyarakat kita tidak tersesat, masyarakat umat Islam ini tidak terpesong untuk menerima semua maklumat dan dimuatkan dalam benak fikiran bahawa ia kebenaran, padahal bukan begitu. Nanti kita akan lihat bagaimana kiraat yang menjurus kepada perkara ini, iaitu fatabayanu, ada yang baca sebagai fatathabbatu, tathabbut dengan tabayyun. Ini penting, jangan kita lekas-lekas mempercayai desas-desus kabar angin yang disebarkan oleh orang fasik. Nanti kita akan lihat bagaimana sesuatu perkhabaran itu disebut oleh Allah sebagai in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, maknanya semua informasi yang sampai kepada kita levelnya adalah level fusuk, fasik. Fasik nanti kita akan belajar lagi sekali apakah yang dimaksudkan, bagaimana dia merupakan satu perkataan yang diperluaskan maknanya daripada makna yang asal, membabi tawassul. Kalau kita belajar bahasa Arab ni ada satu konteks di ilmu balaghahnya, satu makna itu kemudian diperluaskan, sedangkan asasnya merujuk kepada perkara yang kadang-kadang kita nampak berbeza. Dan surah ni juga menyanjung berbagai perkara yang berkaitan dengan keimanan, implikasinya, dan saya akan bawakan kepada tuan-tuan kisah bagaimana perbalahan berlaku di antara umat Islam yang awal sehingga Allah turunkan ayat-ayat yang mulia ini. Betapa pentingnya kita untuk mengambil peranan sebagai muslih, islah baina ta'ifataini minal mu'minin. Pentingnya umat Islam untuk memegang tanggungjawab kalau mereka tidak ada jawatan, supaya mempermainkan peranan menjalankan tanggungjawab sebagai islah bainal fi'ataini azifataini minal muslimin. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat bagaimana para sahabat dahulu pun hampir-hampir terjerumus dalam perbalahan dan datang teguran daripada Allah. Mereka merupakan yang terbaik yang lekal akur. Bagaimanakah peristiwa itu? InsyaAllah kita akan kaji dalam episod-episod yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.